Assalamualaikum, Lima Ungku Omar. Ustazah nak minta maaf sebab Ustazah tak dapat sediakan ataupun Ustazah tak dapat buat Google Meet untuk pendidikan Islam. Jadi Ustazah buat video seolah-olah macam kita bersemuka. Jadi kita gunakan kaedah macam ni seolah-olah kita belajar bersemuka bersama-sama. Jadi Ustazah harap semua murid dapat bagi kerjasama dan faham apa yang Ustazah nak sampaikan. Baiklah murid-murid, tajuk yang kita akan belajar pada hari ini ialah solat berjemaah membentuk kekuatan ummah. Okey, awak semua boleh merujuk muka surat 110. Baiklah, di sini disertakan 3 dialog yang diungkapkan oleh 2 orang sahabat. Situasinya yang mana seorang sahabat bertanya kepada rakannya, mengapakah awak solat bersendirian dan tidak solat berjemaah? Kawan dia pun jawab, kawan yang duduk solat sendirian tu, kawan dia pun jawab, saya hendak cepat. Lagipun sama saja solat bersendirian atau berjemaah. Yang kawan solat berjemaah tadi pun jawab, tidak sama. Jika solat berjemaah, kita akan mendapat 27 kali ganda pahala berbanding dengan solat bersendirian. Baiklah murid-murid, kawannya cuba menegaskan solat berjemaah dan juga solat bersendirian tidak sama. Kenapa? Kerana jika kita solat berjemaah, kita akan mendapat 27 kali ganda pahala. Ada dekat dialog ketiga ni, kita akan mendapat 27 kali ganda pahala berbanding dengan solat bersendirian. Jadi kita tengok apa tu solat berjemaah. Buka muka surat 111. Semua buka muka surat 111. Kita tengok apa maksud solat berjemaah. Kita tengok pengertian solat berjemaah. Kotak coklat ni, tengok. Ustazah akan baca untuk murid yang lain, terutama murid yang kurang menguasai tulisan Jawi. Kamu semua boleh ikut bacaan Ustazah. Baik. Pengertian. Solat berjemaah ialah solat yang dilakukan lebih daripada seorang atau secara beramai-ramai dengan diketuai seorang imam. Dengan bahasa lebih mudahnya, Ustazah boleh nyatakan solat berjemaah ialah solat yang dilakukan melebihi seorang. Melebihi seorang, iaitu 2 orang ataupun lebih. Jadi dalam solat berjemaah ni ada seorang yang dikenali sebagai imam. Kalau awak solat berdua tapi dua-dua solat sama-sama, itu bukan solat berjemaah. Solat berjemaah mesti ada imam. Imam ni. Seterusnya kita tengok pula lafaz dan niat sebagai imam. Baiklah, cuba ikut bacaan Ustazah. Ustazah akan cuba baca secara perlahan. Usalli fardhu subhi rak'ataini adaan imaman lillahi ta'ala. Maksudnya, sahaja aku solat fardu subuh 2 rakaat tunai sebagai imam kerana Allah Ta'ala. Baik, di manakah berlakunya niat?
Di manakah berlakunya niat? Adakah di mulut ataupun di hati? Okey, siapa yang menjawab di mulut? Jawapan tu kurang tepat. Jawapan yang tepat sekali adalah di hati. Niat berlaku di hati. Kalau kita hanya lafazkan di mulut, itu hanyalah lafaz. Tapi kalau niat berlaku di hati, berada di hati kita, sebelum kita solat tu, kita pun ada niat di hati, itu baru niat yang betul. Okey, itu tadi kita dah baca lafaz dan niat sebagai imam. Sekarang ni kita tengok pula apakah dia lafaz dan niat sebagai makmum. Imam tadi ketua, makmum ni adalah orang yang mengikut di belakang imam. Okey, orang yang mengikut di belakang imam. Baiklah, ikut ustazah baca. Usolli fardhu subhi rak'ataini adaan ma'muman lillahi ta'ala. Maksudnya, sahaja aku solat fardu subuh 2 rakaat tunai sebagai makmum kerana Allah Ta'ala. Baiklah. Alhamdulillah kita baru sahaja selesai melafazkan niat sebagai makmum. Okey. Jadi pada murid yang lafaz niatnya kurang tepat, Ustazah harap selepas ini kamu boleh perbaiki lafaz niat tersebut, ya. Jadi sekarang kita tengok pula apakah hukum solat berjemaah. Baiklah, hukum solat berjemaah ada 2. Yang pertama, fardu kifayah bagi solat fardu. Yang pertama, fardu kifayah bagi solat fardu. Okey, yang kedua pula, hukumnya fardu ain bagi solat Jumaat. Okey, fardu ain bagi solat Jumaat. Apa maksud fardu kifayah? Apa maksud fardu ain? Baiklah, kita tengok pula di info. Okey, tengok di buku awak, di info yang ada gambar mentol kecil tu, ada memberi penerangan tentang fardu kifayah. Fardu kifayah ialah suatu kewajipan apabila sebahagian orang melaksanakannya, maka kewajipan itu gugur bagi yang lain. Okey, jadi dalam bahasa mudahnya nak cakap, kalau fardu kifayah ni tidak diwajibkan ke atas semua orang. Okey, contohnya kalau dalam satu kampung tu, dalam satu kampung tu ada sebahagian orang. Contohnya dalam kampung tu ada 50 orang. Okey, kira-kira lebih kurang dalam 80 orang buat solat fardu. Okey, solat fardu tu termasuklah subuh, zuhur, asar, maghrib dan isyak. Okey, mereka melakukan solat fardu secara berjemaah. Okey, mereka melakukan solat fardu secara berjemaah. Jadi ada lebih kurang dalam sebahagian yang tidak melakukan tu tak diwajibkan pada mereka untuk berjemaah. Kira mereka digugurkan kewajipan untuk berjemaah. Mereka boleh solat bersendirian. Okey, jadi tak ada dapat dosa pada orang yang solat bersendirian tu. Okey, berbeza pula untuk hukum yang kedua, fardu ain bagi solat Jumaat. Okey, fardu ain ni maksud dia apa? Maksudnya wajib. Solat Jumaat tu maksudnya wajib dilakukan secara berjemaah. Okey, untuk solat Jumaat wajib dilakukan secara
berjemaah. Maksudnya setiap orang lelaki yang pergi solat Jumaat mesti wajib solat berjemaah pada untuk melaksanakan solat Jumaat. Okey. Ustazah harap penerangan yang Ustazah bagi kamu boleh faham, dan jika kurang faham kamu boleh tanya Ustazah, kamu boleh WhatsApp Ustazah secara personal ataupun di dalam grup ni. Okay, Ustazah akan terima, insyaAllah Ustazah akan balas pertanyaan kamu sebaik-baiknya. Okey. Selesai sudah pembelajaran kita untuk bidang ibadah, tentang solat berjemaah. Ustazah harap awak faham dan awak betul-betul bersama dengan Ustazah ketika sesi pembelajaran tadi. Sebarang pertanyaan, sebarang ketidakfahaman tentang tajuk ni, awak boleh rujuk pada Ustazah, boleh bertanya pada Ustazah. Baik. Selamat membuat latihan. Bye-bye.